Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi diberikan kehidupan, kesihatan dan keafiatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat kita berpeluang pada pagi ini untuk kita mendengarkan sedikit berkenaan dengan sambungan mengenai tajuk yang pernah kita sentuh pada pengajian yang lepas berkenaan dengan pembahagian jenis hati menurut Al-Quranul Karim, dan kita telah pun membicarakan berkenaan dengan peringkat-peringkat hati dan pembahagian-pembahagiannya serta jenis-jenis daripada hati yang terpuji yang disebut di dalam Al-Quran. Demikian juga dengan hati yang tercela yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi untuk pagi ini kita akan menyambung semula untuk sambungan kepada tajuk kita yang telah kita berhenti tempoh hari, iaitu sambungan kepada jenis hati yang kotor dan jenis hati yang mati. Baik, kalau kita renungkan di dalam Al-Quranul Karim, sebelum saya nak lanjutkan sambungan itu, saya nak membawakan di sini berkenaan dengan kata-kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, seperti mana yang beliau ada sebutkan dalam Ihya Ulumuddin pada jilid yang ketiga, yang mana beliau telah pun membahagikan hati yang tetap di atas kebaikan dan kejahatan dan hati yang ragu-ragu di antara kebaikan dan kejahatan. Jadi kalau menurut Al-Imamul Ghazali rahmatullahi alaih, katanya hati ini antara tiga, iaitu antara hati yang kekal tetap berada di atas kebaikan, dan yang keduanya adalah yang kekal berada di atas kejahatan, dan yang ketiganya adalah yang berada di antara kedua-duanya. Yakni ada kalanya ia condong pada kebaikan, ada kalanya kepada kejahatan. Adapun yang pertama, kata beliau, adalah qalbu umri bittaqwa, iaitu hati yang telah dimakmurkan dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah hati yang sejahtera, yang sentiasa kekal di atas kebaikan. Kerana hati ini telah pun mengalami proses riyadhah, kata Imam Ghazali, iaitu proses satu latihan penyucian, sehingga hati itu telah dapat disaring ataupun dapat disucikan daripada sifat-sifat madhmumah atau sifat-sifat yang kotor, daripada sifat-sifat hati, sama ada daripada sifat nifaq dan juga akhlak-akhlak yang terkeji. Yang kedua, beliau kata qalbul makhzul, iaitu hati yang sentiasa dalam keadaan tidak terarah, maknanya hati yang hilang petunjuk ataupun panduan. Yang beliau sebutkan di sini iaitu hati yang telah diselubungi akan hawa nafsu,
serta sifat-sifat yang kotor dan yang telah membukakan pada pintu hati itu kejahatan-kejahatan syaitan dan tertutup padanya pintu-pintu para malaikat untuk mendapatkan bisikan kebaikan di dalamnya. Dan yang ketiga disebut sebagai qalbun khawatir, kata Imam Ghazali, iaitu hati yang sentiasa bermain dengan lintasan, iaitu kadang-kala dia mendapat lintasan yang baik dan kadang-kala dia mendapat lintasan yang tidak baik. Ini dari sudut pandang Imam Ghazali berkenaan dengan 3 jenis kategori hati menurut pandangan beliau. Manakala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau juga telah membahagikan hati itu kepada 3 juga. Cuma sudut pandang para ulama berbeza-beza dalam menerangkan jenis hati ini. Yang pertama, kata beliau, qalbun khalin minal iman wa jami'il khair. Yang jenis yang pertama adalah hati yang kosong daripada iman. Hati itu hanyalah mengenali kekufuran. Hati yang kosong daripada mengenal Tuhan atau kekuasaannya atau kudratnya, kebesaran Allah dan sebagainya. Dan demikian juga kosong daripada segala kebaikan-kebaikan daripada perintah Allah. Ini yang disebut sebagai hati yang gelap gelita, hati yang muzlam, hati yang sangat gelap, di mana istaraha syaitan, syaitan sentiasa beristirahat di dalamnya dan mencampakkan bisikan-bisikan was-was dan bisikan-bisikan kejahatan, supaya pemilik hati ini tidak mampu untuk melihat kebaikan dan jalan keimanan. Ini sangat bahaya. Yang kedua, beliau kata qalbun istanara atau mustanirah, iaitu hati yang sentiasa bercahaya dengan cahaya keimanan. Dinyalakan baginya cahaya iman di dalam hati itu. Umpama malam yang gelap lalu dinyalakan api, unggun api, kemudian dia menerangkan malam yang gelita sehinggalah menjelangnya waktu siang, perumpamaannya. Ini adalah merupakan hati yang syaitan iqbal wa idbar. Syaitan itu cuba datang tapi dia akan balik. Dia akan cuba datang kepada hati seperti ini tapi dia akan pulang. Dan syaitan terpaksa berperang. Hati yang seperti ini adalah hati yang menjadi tempat berperangnya antara manusia dengan syaitan. Jadi syaitan takut pada hati yang seperti ini, kerana setiap kali syaitan berperang dengan hati itu, syaitan akan tewas. Syaitan tidak mendapat tempat dan tidak mendapat sebarang kemenangan di dalam hati seperti itu. Dan yang ketiga disebut sebagai qalbun mahsyu bil iman, iaitu hati yang sentiasa diseliputi dengan keimanan. Ini hati yang jauh lebih dahsyat, yang lebih tinggi kedudukannya, seperti mana langit yang menjadi tempat bersinarnya bintang-bintang, dan langit yang dipenuhi dengan penjagaan yang rapi. Jika syaitan cuba mendatanginya akan direjam. Maka ini juga adalah merupakan hati orang-orang yang terpelihara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang saya nak sambung dekat sini, sebelum ni kita ada bincang hati-hati yang tidak baik. Cuma kebanyakan para ulama, mereka membahagikan hati itu yang tidak baik ini kepada 2. Satu dipanggil qalbul mayyit, iaitu hati yang mati. Yang kedua dipanggil qalbul marid, iaitu hati yang sakit. Kerana hati manusia ini
dia menghadapi dua keadaan. Pertama, dia perlu melalui proses sakit, dan sesudah sakit itu tidak dirawat dan sakit itu terlalu lama, maka kesakitan hati itu boleh membawa kepada matinya hati itu, ya, matinya hati tersebut. Sebelum kita nak pergi kepada qalbun marid, sebelum ni dalam pengajian kita yang lepas, kita ada sentuh berkenaan dengan qalbul mayyit, iaitu hati yang mati. Apa makna hati yang mati? Iaitu la hayata bihi, hati yang tidak ada kehidupan. Maknanya hati yang tidak ada kehidupannya dengan Tuhan, hati yang tidak ada hubungannya, dia tidak menjadikan kehidupannya itu berhubung dengan Tuhannya. La ya'rifu rabbah, hati itu tidak mengenal Allah, wa khaliqahu, penciptanya, wa raziqahu, atau pemberi rizkinya. Hati itu hanya menjadikan syaitan ataupun nafsunya sebagai Tuhan yang menjadi pergantungan dalam kehidupan dia. Dan dia tidak menyembah sesiapa, dia tidak mentaati sesiapa, dia tidak mencintai sesiapa, melainkan syaitan yang menjadi Tuhan di dalam jiwanya dan juga kehidupannya. Dan dia tidak taat melainkan pada nafsunya, dan dia tidak akan mengingkari melainkan apa yang diingkari oleh nafsunya. Dia tidak mencintai melainkan apa dicintai oleh nafsunya. Dia tidak redha melainkan apa yang diredai oleh nafsunya. Begitu juga dia tidak akan membenci melainkan apa yang dibenci oleh nafsunya. Dan inilah yang disebut sebagai hati yang telah mati, sebagaimana kata salah seorang daripada para ulama yang silam di kalangan salaf saleh. Mereka menyatakan, ya ajban minal muslim yabkuna ala mauti jasadih wala yabkuna ala man mata qalbahu wa huwa ashad. Kata beliau, kami merasa ajaib kepada sebahagian manusia apabila mereka melihat sakitnya jasad mereka, atau bila mereka melihat adanya orang yang mati jasad mereka, maka mereka akan menangisi di atas kematian jasad itu. Namun tidak ramai di kalangan mereka yang menangisi di atas kematian hatinya atau jiwanya, sedangkan matinya hatinya itu adalah jauh lebih berat, lebih dahsyat daripada matinya jasadnya. Maka ini yang disebutkan juga oleh sebahagian mereka, sahibi hadzal qalb suqmun wa mu'asyaratuhu sammun wa mujalasatuhu halakun. Bahkan sebahagian ulama yang silam mengatakan, sesiapa yang berkawan, berteman, bersahabat bersama dengan orang-orang yang telah matinya hatinya ini, perumpamaannya hatinya itu akan menjadi sakit seperti mana sakitnya orang yang ia berkawan. Dan bergaul dengan orang yang seperti ini menjadi racun kepadanya, ya, seolah-olah kita berkawan dengan orang yang menyediakan racun kepada kita. Dan duduk di dalam majlisnya itu membawa kepada halak, kerugian dan juga kebinasaan, kerana dia menyeru kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah hati yang mati. Jadi kita nak sambungan kepada jenis hati yang mati ini, seperti mana yang telah kita berhenti sampai kepada 7 tempoh hari, seingat saya. Kemudian kita nak sambung kepada yang berikutnya, iaitu hati yang mati juga disebut sebagai qalbun mar'ub.
mar'ub. Ini berdasarkan dalam surah Ali Imran pada ayat 151, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwa adh-dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami campakkan ke dalam hati orang-orang yang kafir itu perasaan takut dengan apa yang telah mereka sekutukan dengan Allah, yang tidak pernah Allah Ta'ala turunkan baginya, sebarang pertolongan. Dan sesungguhnya tempat mereka itu di akhirat adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang yang melakukan kezaliman. Maka di sini menunjukkan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan qalbun mar'ub, iaitu hati yang sentiasa akan dicampakkan oleh Allah perasaan takut. Maknanya perasaan tidak tenteram, perasaan tidak tenang. Sebab itu dalam ayat Quran tadi Allah Ta'ala menyatakan orang-orang kafir yang telah mengambil sekutu selain daripada Allah, yang telah banyak menjadikan pergantungan dalam hidup mereka selain Allah, mereka adalah insan yang akan hidup dalam keadaan tidak tenang dan tidak orang yang kehilangan keyakinannya kerana pergantungan yang telah ia letakkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan kerana itu mereka selalu akan merasa tidak tenang dengan kerisauan mereka. Umpama contoh, kehilangan harta mereka, kehilangan kesihatan mereka, kehilangan dunia mereka, kehilangan teman mereka, kerana mereka telah mengambil selain daripada Allah Ta'ala sebagai tempat pergantungan dan penyembahan dan permintaan dan pertolongan. Dan juga Allah Ta'ala maksudkan dalam ayat ini tadi itu, Allah cerita dalam konteks perang. Bagaimana apabila mereka nak pergi perang, bertempur dengan orang-orang beriman, mereka akan mendapat rasa ketakutan, ya, kerana seolah-olah mereka menyeru kepada berhala-berhala mereka, sembahan-sembahan mereka tidak dapat memberikan kepada mereka rasa ketenangan dan keyakinan untuk mendapat kemenangan sedikit pun. Ya, maka begitulah hakikat orang yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala sebagai tempat pergantungan dalam kehidupan mereka. Maka mereka akan sentiasa diselubungi dengan perasaan takut dalam kehidupan di dunia ini. Demikian juga lebih-lebih lagi perasaan takut di hari akhirat. Tapi ajaibnya, orang beriman pun ada perasaan hati yang takut, tapi takut mereka tidak disebut ar-ru'b, takut mereka disebut al-khawf. Apa yang membezakan? Kalau takut al-khawf pada jiwa orang-orang yang beriman, iaitu takut yang baik, yakni mereka takut jika mereka kehilangan iman, mereka takut jika sekiranya mereka kehilangan agama, mereka takut sekiranya mereka kehilangan ilmu, kehilangan amal yang saleh, mereka kehilangan teman yang saleh, mereka kehilangan perkara-perkara daripada kurniaan di sisi Allah Ta'ala. Berbeza dengan perkataan ar-ra'b, ia adalah merujuk kepada ketakutan yang lebih kepada dinisbahkan kepada unsur-unsur duniawi. Ya, mereka lebih takut kehilangan agama nenek moyang, lebih takut kehilangan kepada kekufuran yang mereka pertahankan. Mereka lebih takut kehilangan pengaruh mereka, takut kehilangan ajaran nenek moyang mereka atau amalan-amalan yang menjadi peninggalan nenek moyang
atau masyarakat setempat mereka yang telah mereka ada-adakan dengan rekaan-rekaan mereka sendiri daripada tipu daya syaitan, maka inilah yang menyebabkan mereka akan merasa ketakutan-ketakutan tersebut. Berbeza dengan sebaliknya bagi orang beriman. Kemudian kita lanjutkan, dinamakan hati mushma'az. Mushma'az, ini jenis hati yang mati yang seterusnya. Dalam surah Az-Zumar ayat 45, kalau kita tadabbur dalam surah ini, Allah juga ada menceritakan isyarat tanda-tanda hati yang mati. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 45 ini, Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila disebutkan nama Allah kepada orang-orang yang mati hatinya, apa reaksinya? Sebab tu kita kena ingat, hati kita ni Allah Ta'ala ciptakan, dia adalah merupakan tempat yang dapat menyimpan sesuatu yang baik atau yang buruk. Tetapi dalam masa yang sama, hati kita juga dia dapat kita panggil apa, selain pada dia menjadi tempat yang tertarik kepada benda yang baik, tertarik juga pada benda yang buruk, hati juga menjadi tempat disimpannya benda yang baik, disimpan benda yang buruk. Tetapi hati juga boleh memberi satu refleks, satu yang disebutkan sebagai tindak balas. Ya, hati juga boleh memberikan tindak balas kepada sesuatu kebaikan atau pada sesuatu keburukan. Sebab tu kalau kita nak melihat keadaan hati, kita tengok bagaimana refleksinya. Kerana cara kita melihat refleksi daripada hati itu, kita dapat mengenal pasti hati itu di dalamnya tersimpan apa, baik atau buruk. Dan kita boleh tengok juga dengan refleks itu, hati itu akan lebih condong kepada minat ataupun condong kepada sesuatu, sama ada yang baik atau buruk. Ini semua ditentukan melalui refleksi hati tadi. Maka sebab tu dalam surah Az-Zumar ini Allah menjelaskan orang-orang yang mati hatinya bila disebut nama Allah, ishma'azzat qulub, hati mereka itu akan menjadi benci. Mushma'az ni maknanya hati yang menjadi tidak suka, menjadi bosan, menjadi benci, menjadi marah apabila mereka mendengarkan ayat-ayat Allah atau peringatan daripada Allah, atau nasihat, atau teguran, ataupun apa-apa saja benda-benda yang baik dan bermanfaat. Ya, sehingga kan Allah menyatakan hati mereka yang tidak beriman pada akhirat itu menjadi benci, menjadi tidak suka, ya, menjadi marah. Wa idza dzukira alladzina min dunih, tapi apabila disebutkan kepada mereka nama selain daripada Allah, daripada berhala-berhala mereka ataupun perkara-perkara lain yang disukai oleh nafsu mereka, idzahum yastabshirun, maka kamu akan lihat betapa gembiranya mereka itu dan betapa cerianya hati mereka, gemar dan sukanya hati mereka menerimanya. Maka di sini menunjukkan kepada kita satu isyarat yang Allah gambarkan di antara refleksi hati yang telah mati, iaitu kalau kita nak tahu bagaimana refleks hati kita,
Dan di situ kita dapat menilai apa yang telah tersimpan selama ini di dalam hati kita ini. Ya, lebih banyak disimpan benda yang baik, maka refleksnya kepada benda yang baik lebih cepat. Ya, sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang hatinya sejahtera, hatinya terpelihara dan menyimpan nilai-nilai iman, ilmu yang bermanfaat, ketakwaan dan sebagainya, bila mereka mendengar ayat Allah, mereka segera memberikan tindak balas, ya, untuk bersegera melakukan kebaikan tanpa mereka menangguh-nangguhkan. Bila mereka tengok sesuatu perkara yang berlaku di hadapan mereka, ya, seperti orang yang dalam keadaan memerlukan, maka hati mereka akan memberikan satu refleksi, ya, kepada tubuh badan, isyarat pada tubuh badan mereka supaya mereka pergi membantu dan menolong. Ya, dan begitu juga bila mereka mendengarkan ayat Al-Quran, zikrullah, kisah para anbiya, ilmu yang bermanfaat, cerita-cerita tentang syurga dan neraka, ataupun mereka mendengarkan tentang cerita-cerita orang-orang yang berjaya, maka hati mereka memberikan refleksi, ya, untuk mereka ingin menjadi seperti mereka, dan mereka mengambil contoh-contoh tauladan yang terbaik. Begitu juga bila mereka mendengar peringatan-peringatan daripada Allah, nasihat, teguran daripada teman-teman yang soleh, apabila mereka melakukan kesalahan, mereka segera merasa merendah diri dan merasa tawaduk dan bersedia untuk menerima teguran dan nasihat tanpa mereka berpaling atau menyombongkan diri. Ini adalah kaedah yang paling mudah, ya, untuk seseorang itu mengetahui bagaimanakah apa yang terkandung dan apa yang tersimpan di dalam hati dan jiwa seseorang. Tapi kalau kita bila ditegur, ya, bila kita dinasihati, apabila kita misalnya bila kita diberikan apa-apa nasihat, umpama contohnya, kalau kita menjadi orang yang suka membantah, menjadi orang yang tidak suka mendengar dahulu, tapi menjadi orang yang terus dalam keadaan angkuh dan sombong dan tidak mau mendengar dan berpaling, tidak mau mengambil pengajaran, maka itu adalah menunjukkan atau merasa benci, merasa tak suka, tak seronok mendengar hal-hal ini, maka ia adalah menunjukkan kepada hati yang dalam keadaan yang mati. Baik, itu adalah sifat hati yang berikutnya. Kemudian disebutkan lagi, antara hati yang mati itu adalah qulubun munkir, iaitu hati yang munkir. Ini seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Lebah pada ayat 22, di mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ilahukum ilahun wahid, falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, beritahulah pada mereka, wahai Muhammad, bahwasanya Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Adapun orang yang tidak beriman pada hari kiamat, hati mereka itu munkirah. Maknanya hati mereka itu akan ingkar dalam keadaan penuh kesombongan. Maka antara hati yang mati ini yang disebutkan dalam Quran adalah merupakan hati yang sentiasa bersifat munkirah, daripada perkataan ankara, yang memberi maksud sentiasa mengingkari, sentiasa ingin suka membantah, ya. Sebab itu apabila hati itu sentiasa membantah kepada perkara yang baik, ataupun bila diajak pada perkara kebaikan, sentiasa ia ingin mencari bantahan,
atau mencari alasan untuk membantah. Namun sebaliknya, apabila disuruh kepada apa yang diinginkan oleh nafsu atau oleh hati itu sendiri, hati yang membantah itu sendiri, maka ia tidak akan membantah dalam perkara-perkara yang diinginkannya. Maknanya hati ini adalah hati yang disifatkan sebagai hati yang angkuh, hati yang membesarkan diri, yang mana ia hanya akan mematuhi dan ia hanya akan menerima dan ia hanya akan taat jika ia merasakan ayat Allah dan Rasul, perintah Allah dan Rasul itu menepati dengan keinginan hatinya. Kalaulah perintah Allah dan Rasul tidak menepati keinginan hatinya, maka ia akan membantah, ia akan mengingkar, ia akan menolak. Ini yang kita lihat bagaimana Allah cerita dalam Quran golongan-golongan ahlul kitab apabila mereka mengambil daripada agama Allah ini, daripada apa yang mereka berkenan dengan hati mereka. Tapi apa yang tidak berkenan dengan hati mereka, maka nescaya mereka akan mengingkarinya. Mereka akan mengingkarinya dan mereka akan membantahnya dan mereka sama sekali tidak akan menerimanya. Mereka hanya mengambil apa yang mereka redha daripada agama Allah dan mereka akan meninggalkan apa yang mereka tidak redha. Sebab itu dalam hidup kita ni, kalau kita nak tahu kita memiliki hati ni ataupun tidak, misalnya bila kita tengok kita hanya mencari keredaan untuk diri kita. Kita nak orang redha dengan kita, kita nak orang dengar cakap kita nak orang taat pada kita nak semua orang memenuhi kehendak kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak pernah berusaha untuk mencari kebaikan untuk mendapat redha orang lain, supaya orang juga merasa senang kerana kita buat sesuatu, kerana nak beri seseorang itu juga rasa puas dengan kebaikan kita. Maknanya orang yang selfish, orang yang pentingkan diri, ini qulub munkirah, yang mana dia hanya memikirkan orang perlu untuk mempersetujuinya, tapi dia tak pernah terfikir bagaimana nak mempersetujui orang lain. Dia hanya memikirkan untuk orang, apa kebaikan orang padanya, tapi dia tidak memikirkan apa kebaikannya pada orang lain. Itu dalam konteks hubungan mereka sesama manusia. Dia hanya memikirkan tentang kepuasan dirinya, tapi dia tidak memikirkan bagaimana nak memuaskan kehidupan orang lain. Kalau dengan manusia sedemikian, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya mereka langsung tidak akan memikirkan tentang redha Allah. Mereka hanya memikirkan tentang redha diri mereka sendiri. Ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita di antara sebuah hadis yang baginda menyatakan di antara akhir zaman, yang mana yang mana Nabi SAW ada menyebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis baginda SAW ada memberikan kepada kita ciri-ciri orang-orang yang seperti ini. Ciri-ciri orang-orang yang seperti ini. Ini disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Baginda menyatakan, ta'isha 'abdud dinar wad dirham wal qatifata wal khamisah in u'tiya radhiya
wa illam yu'ta lam yarda. Celakalah mereka yang menjadi hamba kepada dinar, yang menjadi hamba kepada dirham, yang menjadi hamba kepada barang-barang perhiasan, dan menjadi hamba kepada pakaian. Apabila diberi, maka ia akan redha. Apabila tidak diberi, maka dia tidak akan redha. Ini adalah menunjukkan di mana isyarat kepada hati yang munkirah, iaitu apabila dia ni menjadikan hidupnya hanya hamba kepada harta, kepada duit, mata wang. Bila orang beri, kalau apa-apa saja yang dia nak buat, dia dapat duit, dia akan redha. Tapi kalau dia tak dapat duit, dia tidak akan buat, dia tidak akan redha dengan apa yang dia buat. Kerana setiap perkataannya, perbuatannya, tindak tanduknya, tidaklah ia melakukan, melainkan kerana dia hanya akan menjadi redha apabila ia diberi atas apa yang dia inginkan. Begitu juga mereka yang menjadi hamba kepada al-qatifah, iaitu mereka yang hidupnya hanya untuk barang-barangan perhiasan. Mereka lebih kepada lifestyle, kehidupan yang mereka pentingkan soal berlebih-lebihan, pemborosan, bermewah-mewahan secara melampaui batas, dalam perkara-perkara bercantik-cantik ini, sampailah berlaku pemborosan dan pembaziran. Mereka menjadi hamba, kerana mereka hanya akan redha bila mereka kenakan perhiasan seperti itu. Manusia memuji mereka dengan cara pergayaan mereka, dengan cara pilihan barangan yang mereka pakai, mereka akan redha. Ini juga adalah mereka yang hidup menjadikan diri mereka hamba kepada perhiasan. Dan yang terakhir adalah pada pakaian, yang mereka berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam berpakaian, sehingga menjadi hamba kepada fashion yang bermacam-macam tanpa mengira sama ada ia adalah sesuatu yang menepati agama ataupun tidak, syarak di sudut syarak ataupun sebaliknya, maka ini juga termasuk di antaranya. Okey, yang berikutnya kita nak lihat kepada qalbun maghmur. Hati yang mati itu juga disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun pada ayat 63, iaitu hati yang maghmur. Maghmur ni maknanya adalah hati yang telah pun lemas, kita panggil, tenggelam, hanyut. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, bal qulubuhum fi ghamratin min hadha walahum a'malun min duni dhalika hum laha 'amilun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hati-hati mereka itu akan berada di dalam ghamrah. Maknanya Allah Ta'ala akan jadikan hati mereka ini akan sentiasa dihanyutkan di dalam hanyutan khayalan mereka, angan-angan mereka, impian mereka. Walahum a'malun min duni dhalik. Sedangkan bagi mereka adanya amalan-amalan yang selain daripada itu, yakni amalan-amalan yang sepatutnya mereka kena buat tapi mereka tak buat, tapi mereka buat amalan yang sebaliknya. Maksudnya mereka usahakan di dunia ini amalan yang tak diperlukan amalan itu di akhirat, dan mereka meninggalkan amalan yang diperlukan amalan itu di akhirat. Kenapa? Sebab Allah jadikan hati mereka fi ghamrah, berada dalam keadaan khayalan, berada dalam keadaan angan-angan, berada dalam keadaan impian yang dihanyutkan dalam keduniaan,
atau di dalam kesesatan dan sebagainya. Ini juga salah satu daripada hati yang sangat berbahaya, ya, kerana apabila kita nak melihat kesan daripada hati yang seperti ini, iaitu apabila kita melihat dalam hidup kita ni, bermula daripada pagi kita bangun sampailah kepada malam kita tidur, Allah Ta'ala jadikan hati kita sentiasa hidup dalam ditenggelami di dalam hanyutan angan-angan dunia. Ya, maknanya sentiasa dia memikirkan tentang apa yang dia ingin daripada dunia ini dan apa yang dia angan-angankan daripada dunia ini, dan langsung ia tidak memikirkan tentang bahagiannya untuk akhiratnya, ya, untuk akhiratnya. Jadi ini adalah salah satu daripada perkara musibah yang sangat besar apabila dicampakkan ke dalam hati mereka itu yang disebut sebagai sifat tulil amal, ya, iaitu panjangnya angan-angan, yang akhirnya angan-angan itu tidak memberi sebarang manfaat kepada mereka. Kalau kita nak tengok dekat sini, para ulama misalnya contoh hati yang seperti ini yang telah pun dihinggapi dengan angan-angan seperti itu, kalau kita nak tengok, ulama telah membahagikan ia kepada beberapa jenis, ya, kepada beberapa jenis bentuk angan-angan. Yang pertama iaitu Allah Ta'ala angan-angankan mereka dengan kekufuran dan kesesatan mereka, dalam keadaan mereka menanggapi agama mereka yang sesat atau berhala sembahan mereka itu akan dapat menyelamatkan mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka di hari akhirat kelak, ya, di hari akhirat kelak. Ini seperti mana angan-angan ini telah pun dicipta oleh syaitan dan iblis, ya, ke dalam sanubari mereka, sehingga mereka berangan-angan yang agama ini mereka harapkan mereka mati di dalamnya, dan mereka bercita-cita berhala-berhala itu akan dapat menyelamatkan mereka pada hari akhirat ke atau di dunia ini ke, daripada sebarang kesulitan yang mereka memohon perlindungan padanya. Ini yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Muhammad, asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Maka syaitan itu telah menghasut mereka, memperdayakan mereka, dan juga telah pun menjadikan mereka berangan-angan di dalam kesesatan itu, ya. Sedangkan dalam ayat Al-Quran banyak tempat yang Allah Ta'ala menyatakan kepada golongan ini, serulah akan kamu sekutu-sekutu kamu yang kamu dakwa dahulu, yang ia dapat menyelamatkan kamu daripada azab Allah, ya. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut banyak tempat di dalam Al-Quran, umpama contohnya kalau kita tengok kat sini, sekejap, ya. Contohnya misalnya dalam ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 22, thumma naqulu lilladzina asyraku ayna syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Begitu juga surah Al-Qasas ayat 62 pun sama juga, ya. Surah Al-Qasas pun banyak, ya, yang mana mereka mengatakan bahwasanya
Sama juga kalau kita tengok surah An-Nahlu, surah Lebah, ayat 27, wa yaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum tusyaquna fihim. Kata Allah, di manakah sekutu-sekutu kamu yang kamu sangat merindui mereka untuk menyelamatkan kamu. Dan banyak lagi lah ayat-ayat dalam Quran yang mereka dakwakan mereka dapat diselamatkan. Baik, yang seterusnya, antara bentuk angan-angan yang berikutnya adalah berangan-angannya mereka untuk mendapatkan keampunan dan syurga Allah Ta'ala, namun mereka tidak berusaha. Ini juga adalah musibah daripada penyakit hati yang menghanyutkan manusia. Ini sifat penyakit ghamrah ini, iaitu apabila mereka yang mendapat sifat ghamrah ini, mereka diperdayakan dengan angan-angan mereka nak masuk syurga, mereka nak dapat keampunan Allah, mereka nak dapat rahmat Allah, mereka nakkan jumpa Nabi Muhammad SAW di hari akhirat, mereka nak itu, nak ini, nak semua. Tetapi itu hanya sekadar impian dan cita-cita mereka yang kosong, bukan cita-cita pun. Kalau cita-cita ni dia adalah usaha dia, itu hanyalah merupakan omong-omongan ataupun angan-angan mereka yang kosong, kerana mereka tidak membuat sebarang persediaan untuknya sedikit pun. Maknanya orang yang sekadar berdoa, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga, tapi amalan untuk ke syurga dia tak buat. Orang yang berdoa, ya Allah ampunkanlah dosaku, tapi dosa masih dia buat. Orang yang berdoa, ya Allah rahmatikanlah aku, tetapi dia masih lagi melakukan perkara-perkara dosa dan kezaliman kepada orang lain. Bagaimana Allah nak merahmatinya? Begitu juga sebaliknya, iaitu mereka yang sentiasa bermohon kepada Allah agar diberikan hidayah, tapi mereka tak pernah mencari dan berusaha untuk mendapatkan hidayah itu. Mereka sentiasa meminta agar diberikan zuriat yang saleh, tapi mereka tak pernah mengajar anak mereka untuk menjadi saleh. Maka ini adalah orang yang diperdayakan dengan angan-angan, sekadar mereka meminta pada Allah, tapi mereka sendiri tidak berusaha untuk mendapatkannya. Maka ini menunjukkan seseorang yang Allah Ta'ala gambarkan di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang menyebabkan kamu terpedaya dengan sifat Tuhanmu yang Maha Pemurah sehingga kamu meminta tapi kamu tidak berusaha? Maka ini adalah bertentangan, kerana dalam Islam setiap sesuatu yang kita minta, doa memang salah satu bentuk usaha, tapi agama bukan menyuruh kita sekadar berdoa sahaja, tapi agama juga menyuruh kita untuk berusaha. Seperti mana Nabi SAW berdoa agar Islamnya Umar ibn al-Khattab dan Abu Jahal. Tetapi ingat, walaupun Nabi doa sama ada Islamkan Abu Jahal, Islamkan Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar yang telah berusaha untuk memeluk agama Islam, maka sebab tu Allah Ta'ala memilih Sayyidina Umar dan tidak memilih Abu Jahal. Baik, kemudian kita nak berpindah kepada qalbul marid, hati yang sakit. Selesai kita berkenaan dengan tadi saya tak nak panjangkan lah, berkenaan dengan angan-angan ni. Macam-macam lah bentuk angan-angan pada harta, angan-angan pada nikmat, angan-angan pada kesihatan. Sebahagian manusia bila Allah bagi dia sihat, dia berangan-angan, dia rasa umur dia panjang. Sedangkan ulama mengatakan bila kita sihat, kita rasa umur kita tu panjang, kita telah berangan-angan. Kerana sakit tu boleh datang ketika sihat, seperti mana sihat tu boleh datang
ketika kita sedang sakit, maka sihat boleh Allah berikan, dan dengan serta-merta sakit boleh hilang. Ya, itu juga dengan harta. Ada orang dia merasa dia kaya. Ya, bila dia kaya, dia berangan-angan yang dia satu hari nanti akan jadi lebih kaya. Kerana kekayaan yang sedia ada ni, dia telah invest, dia telah labur. Jadi dia akan bertanggapan bahawasanya kekayaan dia pada masa akan datang akan menjadi lebih bertambah-tambah. Sedangkan itu angan-angan yang telah diciptakan baginya. Kerana barangkali harta yang telah dia laburkan itu satu ketika tiba-tiba boleh mendatangkan kerugian dan menyebabkan dia boleh jatuh miskin. Dan juga boleh jadi juga harta yang dia laburkan itu yang pada hematnya akan menjadi lebih banyak, tapi ketika sebelum ia menjadi lebih banyak, barangkali kematian telah mendahuluinya dan akhirnya harta itu bukan menjadi miliknya lagi. Ya. Okey, baik. Kemudian kita nak sambung kepada hati yang sakit. Al-qalbul marid wa qalbul lahu hayah. Ulama kata hati yang sakit adalah hati yang ada kehidupan. Yang tadi itu tak ada nilai hidup. Ini ada kehidupan. Cuma hati itu terdapat penyakit. Ya, terdapat penyakit yang telah menyebabkan ia sakit. Ya, iaitu hati itu menjadi sakit kerana dia telah mencampurkan antara dua benda yang tak boleh dicampur. Kata ulama, hati itu menjadi sakit kerana apabila dia tuannya telah mencampurkan padanya dua benda yang tidak boleh untuk dicampur. Ya, maknanya dua perkara yang tak boleh digabungkanlah. Yang pertama, kata beliau, apabila mencampurkan di antara kecintaan dengan Allah, kecintaan kepada Allah dengan kecintaan selain Allah. Apabila dia menggabungkan antara kecintaan akhirat dan kecintaan dunia, menggabungkan kecintaan kepada kebaikan dan kecintaan pada kejahatan, maka itu sama sekali tidak mungkin boleh berlaku. Ya, kerana dua benda yang berlawanan diperlukan dalam masa yang sama. Ya, lainlah kalau macam benda-benda lain positif negatif tu boleh campur lah. Ini berkenaan dengan hati dan jiwa manusia. Ya, sebab itu dia akan menjadi keliru dan dia boleh menjadi ragu-ragu dan boleh menyebabkan ia mendatangkan sifat penyakit bagi hati tadi. Ya, seperti mana dia ikhlas nak gabung dengan riak, memang tak boleh gabung lah dalam satu masa. Ya, bakhil dengan pemurah dalam satu masa, mustahil. Ya, maka bila ada gabungan itu dalam jiwa seseorang, maka itu menyebabkan hatinya akan menjadi sakit. Ya, melainkan dia perlu untuk membuat penyaringan, ya, ataupun penyucian untuk membuang nilai-nilai yang tidak baik, maka barulah hatinya akan kembali menjadi sihat. Okey, kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Ta'ala ada menerangkan beberapa jenis hati yang sakit. Ya, beberapa jenis hati yang sakit. Okey, yang pertama disebut qalbun lahin, hati yang lalai. Lahin. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ketiga. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharum mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Allah menyatakan lahiyatan qulubuhum, dan hati mereka itu telah menjadi leka dan lalai. Wa asarrun najwa alladhina zalamu, antara tanda hati mereka yang lalai itu mereka lebih suka dan gemar untuk mendengar bisikan-bisikan orang-orang yang zalim.
yang berkata kepada telinga mereka, benarkah Muhammad ini Rasul, melainkan dia ini manusia biasa, dia bukan Rasul. Dia membawa datang kepada kalian sihir, tidakkah kalian menyaksikannya? Ini adalah hati yang lalai. Kerana itu kelalaian yang berlebih-lebihan, lalai yang melampau-lampau batas, ia boleh membawa dan menjerumuskan manusia kepada sakitnya hati. Ya, maknanya membawa kepada penyakit bagi hati itu. Ya, penyakit bagi hati bermula daripada kelalaian yang berlebih-lebihan. Ya, sebab tu dalam Islam tidak menyekat kita untuk berhibur, ya, tetapi ada had dan batasannya. Apabila sesuatu hiburan itu telah berlebih-lebihan, maka hiburan yang berlebih-lebihan itu boleh mengeraskan hati dan boleh menyakitkan hati. Sebab itu Nabi SAW pernah menegur pada seorang sahabatnya yang bernama Hanzalah, walakin sa'ah wa sa'ah. Ada masanya ketika kamu perlukan hiburan, ada masanya kamu perlu untuk peringatan. Ya, kerana sifat hati manusia ni, kalau sentiasa peringatan saja pun dia akan menjadi jemu. Ya, tapi kalau terlalu banyak berhibur pun dia akan menjadi mengeras. Ya, maka sebab itu perlunya hati manusia ini diseimbangkan, ya, di antara peringatan dan juga hiburan. Tetapi bila disebut lahin dekat sini, Allah guna atas nama isim fa'il, maksudnya kata nama pembuat, maka itu menunjukkan hatinya bukannya sekadar berhibur untuk mencari ketenangan, tetapi berlampau-lampau di dalam berhibur, yang ini terlalu suka mendengar perkataan-perkataan yang buruk seperti mana dalam ayat yang kita bacakan tadi, sehingga menyebabkan hatinya itu telah pun berpenyakit, hingga cenderung kepada bisikan-bisikan yang jahat, dan juga mempercayai kepada kata-kata orang-orang yang zalim, yang mentohmah Nabi SAW sebagai tukang sihir. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya betapa perlunya hati kita ini, untuk kita ada kala masanya kita hiburkan ia dengan bacaan ayat Allah, kita hiburkannya dengan mendengar sirah Nabi, pengorbanan Nabi SAW, pengorbanan para sahabat, kisah kaum umat silam yang telah dibinasakan, dan juga peringatan daripada kehidupan yang berada di sekeliling kita sendiri pun, itu juga perlu diperingatkan, ya, untuk jiwa dan perasaan hati manusia. Ya, kerana hati manusia ini dia akan terkesan, ya, dengan apa yang dilihat, dan terkesan dengan apa yang dia dengar, ya, dan kesan pada hati itu adalah lebih kesan, apa yang terkesan pada hati itu, itulah yang menentukan baik dan buruknya. Ya, kalau dia lebih banyak terkesan pada benda yang tidak baik, maka ia juga akan bertindak, ya, ataupun dia akan memberikan kesan yang tidak baik juga, kepada tubuh badan seseorang itu. Disebabkan kerana itu kita lihat berlebih-lebihan sehingga memperbanyakkan ketawa, sehingga memperbanyakkan berseronok, terlalu memperbanyak berhibur, dan sebagainya, maka itu juga boleh menghijabkan dan menyebabkan penyakit bagi hati manusia. Ya, sebab itulah bila terlalu banyaknya hedonisme, sebab itulah kalau kita tengok anak kita ni, kalau terlalu banyak sangat main game pun kita nak nasihat dia pun agak susah. Ya, kalau dia terlalu banyak sangat melepak, berhibur, bersonok, kedegilan tu akan wujud dalam diri dia, ya, kerana hatinya sudah mendapat penyakitnya. Ya, tapi kalau kita langsung tak bagi dia berhibur, pun boleh menjadi satu bahaya kepada emosi dia juga, ya, kerana
Dalam Islam pun Nabi SAW pernah bermain dengan cucunya, ya. Baginda Nabi pernah berhibur dengan anak-anak yatim di Madinah, ya, dan bersama dengan sahabat dan sebagainya, ya. Dan bersama dengan isi baginda juga dalam cerita-cerita kisah yang disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat hadis. Okey, seterusnya antara hati yang sakit itu juga yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, la qalbun za'ir. Qalbun za'ir, hati yang sakit. Ini Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, yang mana Allah menyatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili ila akhiril ayah. Hati yang zair ni adalah hati yang suka condong kepada perkara-perkara yang batil, atau perkara-perkara yang apa kita panggil, ya, perkara-perkara yang tak sepatutnya untuk dia tahu, tapi dia nak tahu secara berlebih-lebihan. Ini zair. Banyak juga pemilik hati yang seperti ini. Ini sangat bahaya, ya. Sebab itu dalam surah Ali Imran ni tadi, ayat ke-7, Allah berfirman, adapun orang yang hatinya adanya kecenderungan kepada benda-benda yang batil, ya, pada benda-benda yang tak sepatutnya untuk dia sibukkan, ya, maka mereka akan mula mencari nilai-nilai benda-benda perkara yang boleh membawa kepada fitnah. Ini adalah satu benda yang sangat dipesankan oleh Allah Ta'ala. Sama juga dalam surah Saf, di mana Allah tegur kaum Bani Israel. Allah kata, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Apabila hati mereka mula condong kepada perkara yang pelik, maka Allah akan memalingkan hati mereka itu. Misalan contoh, kalau kita tengok maksud hati yang zair ini, apabila ada segelintir di kalangan manusia, mereka suka condong memikirkan tentang benda-benda yang ghaib. Mereka melampau-lampau batas di dalam ingin mengetahui benda-benda yang ghaib, benda-benda yang Allah Ta'ala tak bagi tahu, Allah rahsiakan pada kita. Nabi SAW pun tak diberitahu dan tidak diwahyukan oleh Allah kepada baginda, ya. Tapi bila mereka terlalu sibuk untuk mengkaji, untuk mengetahui, untuk menyelidiki benda-benda yang seperti ini, sehingga kan akhirnya mereka membuat satu dakwaan daripada tafsiran mereka sendiri, dan akhirnya kesudahan dia boleh membawa kepada ajaran yang sesat. Sebab itu kita amat khawatir orang yang memiliki penyakit hati yang bahaya seperti ini, ya, sampai pada peringkat dia nak tahu di mana apa yang tertulis dalam Lauh Mahfuz Allah. Allah tulis apa, ya. Dia terlalu nak sibuk tahu, dia nak mengkaji, ya. Termasuk jugalah orang yang terlalu obses nak mengetahui di mana Ya'juj Ma'juj, ya, dan siapa Ya'juj Ma'juj, apa bahasa dia, kat mana dia tinggal sekarang, ya. Begitu juga dengan Dajjal, ya. Begitu juga dengan Dabbah, ya. Benda-benda yang ghaib, yang Allah Ta'ala rahsiakan, yang Allah tak bagi tahu, melainkan Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui, ya. Macam mana sifat benda ghaib itu, Allahu Ta'ala a'lam. Samalah juga seperti orang yang terlalu hendak mengkaji tentang zat Allah. Allah tu bagaimana, bagaimana cara Allah melihat dengan bagaimana. Sedangkan para ulama dah menyatakan, la tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhati. Berfikir tentang kekuasaan penciptaan Allah, jangan fikir tentang zat Allah. Tapi ada orang cuba hendak berfikir, sampai lama kelamaan dia boleh menganggap Tuhan tu bersifat itulah, bersifat inilah dan sebagainya, ya, sehingga boleh meletakkan nisbah makhluk kepada Tuhan itu, ya, berjirim ataupun Tuhan berroh dan sebagainya.
Kerana mereka terlalu memikirkan benda yang tak sepatutnya untuk mereka fikir. Ya. Begitu juga benda-benda yang terlalu kompleks di dalam agama ini Allah Ta'ala larang. Bahkan Nabi SAW juga melarang kita memikirnya dengan sedalam-dalamnya. Semuanya kita hanya disuruh waqalu sami'na wa ata'na. Apa yang disampaikan kita hanya disuruh untuk beriman dan percaya. Ya. Sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi SAW melarang, naha Rasulullah SAW anil maghlutat. Sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada maghlutat. Maghlutat maknanya kita bertanya tentang sesuatu hal urusan dalam agama dengan secara melampau-lampau, berlebih-lebihan dan melampau-lampau. Maka benda ini juga termasuk di antara perkara ataupun termasuk di antara urusan yang tak perlu untuk diperhalusi di dalam agama. Jadi perkara ini pun kita nak kena tahu, sebab sekarang ni terlalu banyak orang nak memikirkan tentang hal-hal yang seperti ini. Sekarang ni orang nak mengetahui perkara-perkara yang pelik atau perkara-perkara rahsia yang ada di dalam agama yang Allah Ta'ala rahsiakan, tanpa seperti mana dalam Quran pun ada juga Allah rahsiakan tentang Zulkarnain. Allah tak cerita dengan detail dia tu siapa, walaupun adalah ulama bincang, tetapi di manakah kuburnya, dan sebagainya. Kemudian tentang siapa ni, juga Allah Ta'ala cerita budak, budak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Demikian juga tentang Nabi Khidir. Ini semua rahsia-rahsia yang tak perlu untuk kita mengkajinya lebih mendalam. Sebaliknya kita hanya disuruh mengambil pengajaran daripada kisah tersebut. Okey, baik. Okey, seterusnya hati yang sakit ini disebut sebagai hati yang ghafil. Ini hati yang leka. Ini Allah sebut dalam suratul Kahfi. Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Antaranya Allah Ta'ala memperingatkan, janganlah kamu ya Rasulullah mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya daripada mengingati kami. Daripada perkataan ghaflah. Ini juga antara penyakit yang boleh mengotorkan dan merosakkan hati, iaitu penyakit ghaflah. Ghaflatul qulub. Ini juga salah satu daripada penyakit yang bahaya yang kita perlu minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyakit ini. Okey, kalau kita lihat apakah yang disebutkan oleh para ulama tentang ghaflah ini, yang seperti mana dalam ayat Quran dalam suratul Kahfi yang saya bacakan tadi, iaitu para ulama mengatakan ghaflah itu maknanya adalah mengikuti hawa nafsu, hati yang sentiasa menuruti hawa nafsu dan melupakan serta mengabaikan dan berpaling daripada apa yang sepatutnya diperingatkan baginya. Itu maksud bagi bentuk ghaflah. Bentuk ghaflah. Dan bentuk ghaflah ni, hati yang lalai ataupun ghaflah ni yang leka lah. Seperti Allah sebut dalam Quran, orang yang leka daripada mengambil pengajaran daripada ayat Allah. Wahum an ayatina ghafilun.
Ini kita kena hati-hati. Kita baca Quran, Allah lekakan hati kita daripada ambil pengajaran terhadap ayat Quran yang kita baca. Ini pun satu benda yang tak baik lah. Kalau kita baca Quran, kita rajin baca, tapi Allah palingkan hati kita daripada mengambil pengajaran daripada ayat Quran yang kita baca tu. Itu pun satu hal juga. Kita tengok musibah COVID lah, musibah sana sini, kita tak ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Itu juga hati yang ghaflah, hati yang tidak melihat kebesaran Allah daripada ciptaannya, kejadiannya, hati yang leka daripada beribadah kepada Allah, begitu juga hati yang leka daripada melihat hukuman janji Allah, ancaman Allah kepada orang-orang yang ingkar. Ghaflah juga, iaitu orang yang leka daripada mengingati kematian, mengingati bagaimana keadaan penghisaban mereka pada hari kiamah. Ini semua adalah merupakan sifat ghaflah yang melekakan manusia, dan banyak sekali dalam ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala nyatakan tentang hal ini. Okey, yang seterusnya kita nak tengok hati yang juga disebutkan sebagai mukhaliful qaul. Hati yang sakit ni juga disebut sebagai mukhaliful qaul. Apa maksud mukhaliful qaul? Iaitu hati orang-orang yang berbeza dengan apa yang dia cakap. Maknanya apa yang dia nak tu tak sama dengan apa yang dilafazkan di mulutnya. Maknanya di mulutnya lain, di hatinya lain. Ini yang kita kena hati-hati, yang kita sebut sebagai hati orang munafik. Di hatinya benda lain, tapi yang dia cakap benda lain. Ini yang Allah sebut dalam surah Ali Imran pada ayat 167. Allah Ta'ala menceritakan tentang karenah orang-orang munafik. Allah sebut وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, kami akan memberitahu kepada kalian siapakah itu orang-orang yang munafik. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالٍ لَاتَّبَعْنَاكُمْ. Bila dikatakan pada mereka, ta'alau, jom kita pergi berperang di jalan Allah, awidfa'u, ataupun jom kita pertahankan agama Allah Ta'ala ni, sama ada kita keluar pergi berperang ataupun kita duduk bertahan untuk membela agama Allah. Lalu mereka kata kepada Nabi SAW, kalaulah kami tahu adanya perang, kami dah ikut dah. Kami sebenarnya memang nak ikut, tapi disebabkan itu apa yang mereka kata di dalam pada mulut mereka, tapi sebenarnya dalam jiwa mereka, mereka tidak ingin berperang, mereka membenci perang, mereka takut kepada perang kerana perang itu membawa kepada mati, sedangkan mereka mencintai kepada dunia mereka. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulut mereka tidak apa yang ada di dalam hati mereka. Ini yang disebutkan sebagai mereka yang berlawanan antara perkataannya dengan perbuatan dia. Yang Allah Ta'ala juga mencela di dalam ayat Al-Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya di sisi Allah bila kamu berkata-kata sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya. Kita minta berlindung kepada Allah daripada hati yang seperti ini. Sebab tu kadang-kadang kita kena jaga-jaga. Kita kadang tak perasan pun kita suruh anak kita buat begitu, buat begini, tapi kita sendiri buat benda yang lain. Kadang-kadang kita jadi ustaz, jadi ustazah, jadi guru, kita suruh orang anak murid buat baca doa ni, baca doa tu, buat kebaikan ni, buat kebaikan tu, tapi kadang-kadang kita lupa untuk diri kita sendiri. Ini kita tak sedar yang kita juga sedang menghadapi penyakit hati. Sama juga kadang-kadang kita mengajak orang kepada kebenaran, kita menyuruh orang berkata yang benar,
ya, dan sebagainya, tapi kita sendiri kadang-kala tidak melihat kebenaran itu, maka ini juga menjadi salah satu daripada perkara yang bercanggah antara iman yang ada dalam diri kita dengan hati kita sendiri, disebabkan kerana kita bertindak berlawanan dengan apa yang sepatutnya. Ini adalah umpama orang yang menolak, orang yang bercakap tak sama dengan apa yang ada dalam dengan apa yang dia buat ni, seperti orang yang menolak batu bukan ke arah daripada menimpanya, tetapi dia menolak untuk batu tu tertimpa kepada dirinya kembali. Bukan dia nak tolak supaya tidak menimpa kepadanya. Itu perumpamaannya. Seolah-olahnya dia menolak batu kerana dia menyangkakan dengan dia menolak batu itu tidak menghimpak ke atasnya. Tapi hakikatnya apa yang dia sedang tolak, batu itu sedang bergerak untuk menghimpap ke atas dirinya kembali. Maka ini satu perkara yang perlu diperingatkan kerana Allah, kerana antara faktor rosaknya ahli kitab, ya, disebabkan mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum, apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri. Ini satu tanda penyakit hati yang juga sangat bahaya, ya. Baik. Okey, yang seterusnya iaitu sifat penyakit bagi hati adalah murtab. Sebagai terakhir adalah murtab. Murtab ni adalah hati yang sentiasa dalam keadaan keraguan. Dalam surah Taubah ayat 45 Allah berfirman, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Kata Allah, innama yasta'dhinuka, sesungguhnya ya Rasulullah, yang datang meminta izin kepada kamu untuk tak pergi perang itu, la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka itu orang yang tak beriman pada Allah dan tak beriman pada hari akhirat. Wartabat qulubuhum, kerana apa mereka pergi minta izin pada kamu bagi alasan itu, bagi alasan ini, angkat sumpah itu untuk menipu, meyakinkan kamu pada alasan mereka. Mereka mengada-ada ke alasan itu untuk tidak pergi berperang. Kenapa? Sebab Allah kata wartabat qulubuhum, hati mereka sangat-sangat meragui akan janji Allah. Apa yang engkau sampaikan pada mereka ya Rasulullah, yang janji Allah kalau mereka tewas mereka akan dapat syurga, syahid. Kalau mereka menang mereka akan dapat harta rampasan perang. Dan janji Allah untuk memberi kemenangan pada mereka, mereka tetap meraguinya. Fi raibihim yataraddadun, benda itu masih lagi berbolak-balik, bermain-main, tanpa mereka ada sebarang sedikit pun keyakinan pada Allah dan Rasulnya. Sebab tu kita pun kadang-kadang tak sedar dalam diri kita, kadang-kala pernah menimpa dalam kehidupan kita taraddud ini, atau penyakit hati yang murtab ini. Pernah tak kita dalam hidup ni kadang-kadang kita rasa ragu-ragu dengan janji Allah. Kita berdoa, sekian lama berdoa, pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, bertahun kita berdoa, tapi ada masanya kita datang perasaan macam Allah tak berkenan dan tak beri apa yang kita doa, ya. Apa yang kita minta selama ni tak dapat. Mula datangnya bisikan keraguan itu menusuk di dalam kalbu kita. Tapi kalau orang yang kuat iman dia akan berjaya mengakis, menolak. Tapi kalau orang yang lemah, lama-lama hatinya itu akan mengiyakan keraguan itu, ya, hatinya itu lama-lama akan mengiyakan keraguan tersebut.
Maka ini yang menyebabkan akhirnya hilang keyakinan dan pergantungannya pada Allah. Dalam hidup seharian juga kita tengok berapa ramai orang bila dia bekerja, bila pangkat dia naik lagi tinggi, kedudukan dia naik lagi tinggi, gaji dia naik lagi tinggi, dia dah mula hilang keyakinan dia pada Allah. Dia rasa yang bagi dia gaji tinggi tu bos dia, ya, majikan dia. Yang bagi dia pangkat tinggi tu majikan dia. Jadi sehingga kan dia taat kepada perintah majikan dia walaupun dalam perkara yang berlanggaran dengan perintah Allah dan Rasul. Ini hati yang murtad, sehingga kan kalau dia terfikir kalau dia cuba nak menyelisihi perintah majikan dia, mungkin dia tidak akan dapat lagi kesenangan seperti mana yang dia sedang nikmati, ya, pangkatnya, gajinya, pendapatannya, kelebihan-kelebihan yang lain, ya. Maka ini juga adalah menunjukkan seseorang tu dah mula rasa ragunya dia, ya, dengan pergantungannya pada Allah Ta'ala, ya. Sama juga seseorang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran, tidak mencari redha manusia, ya, dia berkata yang hak, ya, tapi ada kalanya datang keraguan dalam hati dia, ya, kalau manusia tidak menyukai dia, maka dia akan hilang pengaruh, dia akan hilang kemasyhuran, dia akan hilang itu dan hilang ini, dia tidak dikenali, maka mulalah hilang pergantungan keyakinannya pada Allah. Sebab itu kadang-kadang kita tak perasan penyakit hati ni, dia bila menyelinap masuk dalam jiwa kita, ya, hanya orang-orang yang Allah berikan petunjuk, mereka akan dapat menyedari, ya, hakikat bahana musibah ini, ya. Jadi sebab tu kita doakan supaya Allah Ta'ala memelihara kita semua, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu yang dapat kita kongsikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hdi qulubana waslul saqaimata fi qulubina.